وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam surau yang mulia ini, menghadiri majlis yang paling mulia. Mudah-mudahan Allah akan muliakan kita juga di akhirat kelak. Nak mendapat kemuliaan dari Allah Ta'ala, kita tak ada jalan lain. Kena buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Dan amalkan ilmu yang ada pada kita tu. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita dan Allah akan muliakan. Di dunia lagi lah Allah muliakan. Dalam keadaan dia baru mati dimuliakan juga. Dalam kubur dimuliakan, namanya masih dikenal lagi. Di akhirat nanti dimuliakan oleh Allah. Allah bagi pangkat, Allah bagi darjat. Di antara pangkatnya Allah sediakan di akhirat nanti ialah al-muflihun, orang yang beruntung. Al-faizun, orang yang berjaya. Al-abrar, orang yang sentiasa berbakti. Ashabul yamin, golongan kanan. Al-muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Itu di antara kemuliaan bagi mereka-mereka yang Allah hendak muliakan. Sebab itu Allah datangkan hukum. Dalam dunia ini ada 5 hukum. Dan kita mesti bertindak dengan 5 hukum itu dengan sewajarnya. 5 hukum itu nak kita laksanakan dalam hidup kita. Allah bagi hukum wajib, buat, jangan tinggalkan. Kerana wajib itu hukumnya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti dibuat. Allah datangkan haram, benda yang haram. Artinya bila haram kita buat dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Jangan berani-berani buat yang haram tu. Walaupun seronok, benda yang haram ni biasanya seronok. Nari itu seronok. Bergaul bebas antara lelaki dan perempuan itu seronok. Penjudi itu seronok. Minum arak itu seronok. Berzina lagi seronok. Jangan buat benda haram tu. Yang ketiga sunat. Sunat rutin dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan berdosa ya. Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya
elok buat. Elok yang sunat-sunat tu. Ini dia main jui haji bibi nama sunat tu. Alah sunat kau wajib ni. Kalau orang sini lah tempat lain sunat je kau wajib ni. Wajib je lah ni. Sebab ramai orang tak nak buat yang sunat. Contohnya sembahyang sunat sebelum maghrib. Hantar marah-marah macam buat. Jui haji bibi alah sunat kau wajib ni. Bila saya tak ada, sudah tak ada. Bila saya ada, baru ada. Ya akidah. Sabuai lah. Metor kejap ni je. Masa pasal tengok dah berbaris je. Amat aja. Siapa nyuruh kamat? Sedangkan apa kata Nabi? Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. 3 kali Nabi sebut tu. Semayang kamu sebelum waktu maghrib. Semayang kamu sebelum datang maghrib. Semayang kamu sebelum maghrib. 3 kali. Lepas tu baru dia lemah je bunyi. Liman sya'a, bagi sesiapa yang menyukainya. Jadi mana malam ni tak suka belakang dia? Tak suka belakang sunat-sunat? Saya suka. Ngapa tak semayang? Saya jawab. Saya tak kalau malam apa itu ke kalau saya tak ada? Nak menjauh ngaji? Ada tak sempat ke ngaji? Kalau saya ngaji tak sempat ke? Ada? Kalau tak sempat lain ceritanya. Minta maaf lah mana buatnya. Kena kabur. Itu buku garang sikit malam ni. Memang tiap malam garang je. Bila salah kena kabur. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kata Nabi. Siapa nampak satu kemungkaran taklah diubah dengan tangannya, dengan kuasa yang ada. Jadi saya ni ada kuasa tak ada, tapi boleh memberi nasihat. Kena diubah. Fa illam yastati' fa bi lisani. Bila tak boleh nak ubah dengan kuasa yang ada, saya bukan jatuh kuasa pun. Bukan dikuasa pun nak menyuruh, tapi diubah dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau tak boleh dengan lidah, diubah dengan hati. Jadi malam ni saya ubah dengan hati lah. Dan dengan lidah pun diubah itu, mudah-mudahan. Jadi bila saya datang, jangan tolak kamat aja. Yang sunat dulu ya. Karena sunat tu datang darjat dari Allah SWT. Allah akan bagi dia keistimewaan di akhirat besok. Siapa tahu tak angkat tangan? Siapa tahu tak? Allah bagi dia keistimewaan. Dapat darjat, dapat pangkat al-muflihun, al-faizun, al-abrar, ashabul yamin, al-muqarrabin, dan sebagainya. Alright. Begitu juga yang makruh. Jangan dibuat. Makruh tu artinya dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Yang makruh jangan dibuat. Jangan dibuat, tinggalkan. Kadang-kadang benda tu haram dikatakannya makruh. Itu lagi satu dia meringan-ringan kata perbuatan itu. Benda tu haram dia katanya makruh. Padahal hukumnya haram. Sebab itu di akhir zaman ni tuan-tuan, hukum-hukum Allah tu makin lama makin diringankan, makin lama makin diabaikan, makin lama makin ditinggalkan. Sudahnya akhir sekali esok dekat nak kiamat tu tak ada siapa yang nyebut nama Allah pun tak sebut. Ibadah makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Zikir makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Sedekah makin lama makin sikit, makin lama makin sikit. Walaupun di akhir zaman tu ekonomi melonjak-lonjak. Kaya-kaya manusia tapi tak nak bersedekah. Itu yang akan berlaku di akhir zaman. Sampai tak ada lagi orang menyebut nama Allah. Tidak akan berlaku hari kiamat, kata Nabi, selagi ada orang menyebut nama Allah. Sekarang ni ada orang menyebut nama Allah lagi. Akan sampai masanya orang menyebut nama Allah pun tak ada. Ketika itu baru Allah datangkan Israfil. Allah perintahkan Israfil. Apa kerja Israfil? Meniup sangkakala. Ditiuplah, bila ditiup berlakulah huru hara yang amat dahsyat.
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, kata Allah. Surah Al-Qiyamah. Abasa wa tawalla. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, ketika itu dia dah tak kenal saudara-saudara dia dan mak-mak minta ingat. Wa ummihi wa abi, dan mak dan bapak ni dah tak kenal. Kan kita ingat mak bapak kita walaupun dah tak ada lama, dah tak adanya, saya ingat lagi. Mak saya dah meninggal dunia lebih 50 tahun dah. Tapi saya masih ingat sekarang ni. Esok tak ingatkan mak bapak dah. Wa sahibatihi wa bani, dan juga sahabat-sahabat yang dah lupa, dan juga anak-anak pun lupa. Walaupun seorang anaknya tak ingat dah. Walaupun seorang. Hari ini kita ramai anak, kita ingatlah anak ini di sini, anak ini di sini, anak ini di sini. Ingat belakang. Tapi esok tak ingat belakang. Wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing sibuk dengan perkara-perkara yang akan berlaku selepas ini. Risau je, apa nak jadi, lepas ini apa, lepas ini apa, lepas ini apa, ya, risau saja. Itu bila ditiup sampai kali yang pertama. Bila ditiup sampai kali yang kedua, habis mati belakang. Manusia mati, malaikat mati, jin mati, burung mati, serangga mati, ikan mati, pokok-pokok semua mati. Habis mati. Malaikat maut pun akhirnya mati. Padahal dia kerjanya cabut nyawa orang. Akhirnya dia akan mati. Udah mati belakang, yang tak mati siapa? Allah saja. Kenapa Allah tak mati? Karena Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah hidup dengan sifatnya Al-Hayyu. Dia tak memerlukan nyawa. Nyawa itu Allah cipta dan bagi pada manusia, maka hiduplah manusia. Nyawa itu Allah cipta dan bagi kepada binatang, hiduplah binatang. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat, hiduplah malaikat. Itu seterusnya. Betul? Aman alam ni seketika. Dah mati semua, amal belakang. Lepas itu Allah bangkitkan. Ini bangkit daripada esok. Akan datang dia. Akan bangkit dia kubur. Semua orang akan bangkit balik. Yang dulu asal nama manusia bangkitlah. George Washington bangkit. Abraham Lincoln bangkit. Napoleon Bonaparte bangkit. Tak kenal nama itu? Tony Blair bangkit. Soekarno bangkit. Subandrio bangkit. Lagi siapa? Tengku Abdul Rahman bangkit. Soeharto bangkit. Lagi? Tak kenal? Cari yang kedai. Marilyn Monroe bangkit. Tak kenal? Tak kenal ke? Elizabeth Taylor bangkit. Sophia Loren bangkit. Tak kenal? Aishwarya Rai bangkit. Tak kenal? Orang tadi. Orang dalam tabiul. Tak kenal? Aishwarya Rai. Bangkit belakang. Ibrahim Ishak bangkit juga. Tuan Haji Wahab bangkit juga. Semua bangkit. Itu betul. Bangkit itulah dia akan menerima balasan dari apa saja yang dibuatnya dalam dunia ni. Whatever you did in this world will be accounted for. Tak ada satu yang tertinggal. Apa saja, kalau baik dibalas dengan kebaikan, dia jahat dibalas dengan kejahatan. Okey, itu panjang benar mukadimah. Minta maaf mana buatnya? Jangan geram tu. Alright. Malam ini kita sambung lagi pembacaan hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31. Ketiadaan imam untuk sembahyang berjamaah. Nampak? Ini akan berlaku. Nak mencari imam dah tak ada. Sekarang ni ada lagi. Tuan Jawab ada, Tuan Salih ada. Akan datang nak mencari imam tak ada. Ketiadaan imam untuk sembahyang jemaah. So ni idak tu, ni ya jangan tak aku macam tak nak saja. Alam tak ada jemaah. Bila tak ada jemaah, seorang sembahyang hujung sana, seorang hujung sana, seorang sembahyang hujung sana, seorang ada tak yang itu? Ada tak sekarang berlaku itu? Dia datang satu motor 4 orang. Masuk masjid. Sana driver sana, belah kiri sini, masing-masing ikut penjuru masing-masing. Berjemaah tak nak? Bingung ke cokodik tu. Bingung. Sedangkan sembahyang berjemaah tu pahalanya berapa kali ganda? 27 kali ganda.
daripada sembahyang seorang diri. Ini tak ada. Yang cari imam tak ada. Alright, baca. An Salamata bintil Khur radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya'ti 'ala an-nasi zamanun yaqumuna sa'atan la yajiduna imaman yusalli bihim. Rawahul Ibnu Majah. Ibnu Majah. Riwayat dari Ibnu Majah. Artinya daripada Salamah binti Al-Khur. Ini perempuan lah Salamah ni. Nama perempuan, tapi ada juga orang lelaki nama Salamah zaman dulu, orang Arab dulu. Tapi ini orang perempuan betul. Salamah binti Al-Khur radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah redha dengannya. Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lagi akan datang suatu zaman orang ramai berdiri tegak beberapa masa. Dah tegak dong. Nak cari imam tak ada. Orang ni tak nak, masing-masing tak layak. Kenapa? Kerana tak kerti baca Quran. Ali besar Tanjung orang tak kenal. Hukum Quran tak tahu. Mana ikhfa, mana idgham, mana iqlab, mana izhar tak tahu. Mana mak wajib muttasil, mana mak jaiz munfasil tak tahu. Mana qala tak tahu. Jadi bila nak jadi imam ni, kalau tak kerti baca Quran, Jawi pun tak kerti. Ada orang baca surah Yasin tulis Rumi. Macam mana nak baca tulis Rumi? Saya pun tak tahu ya. Jadi akan datang suatu zaman orang ramai berdiri tegak beberapa masa. Tunggu seorang tak ada. Tunggu siapa tak ada. Mereka tidak dapat memulakan sembahyang berjamaah kerana tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam. Sebab itu tuan-tuan, kita mesti mengadakan pelapis supaya benda ni jangan berlaku. Tak ada orang muda ni berani-berani kan untuk menjadikan imam, untuk menjadikan diri itu sebagai imam. Ini mana yang muda-muda ni? Jangan kecut je bila kejap. Jadi dilatih dulu. Mula-mula latihnya sembahyang zuhur dulu, kerana dia tak berbunyi. Tak ada bunyi. Yang asar, latih dulu, tak ada bunyi. Jangan terus-terus subuh je. Subuh itu jadi masalah tu. Dilatih dulu. Sebelum dilatih tu, sebelum dia bersetuju menjadi imam tu, berlatihlah dulu. Fahamkan dulu bacaan-bacaan dalam rukun qauli. Dalam sembahyang ni ada rukun qauli. Rukun qauli tu rukun apa? Rukun bacaan. Ada 5 rukun qauli tu. Kena belajar betul-betul. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat membaca selawat. Yang kelima membaca salam. Itu 5 rukun qauli. Sekali lagi. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat akan Nabi. Yang kelima memberi salam. Itu 5 rukun qauli. Kena baca betul-betul. Belajar dululah. Cari tu imam tu masih dia ada kosong tak? Tu imam saya nak belajar macam mana nak sembahyang. Jangan segan, jangan malu. Jangan segan belajar. Jangan malu. Jumpa tu imam, jumpa tu Haji Wahab ni. Suruh dia dengar Fatihah, betul ke tak? Atau baca tahiyat akhir, betul ke tak? Kalau tak nak jumpa saya, takut segan. Dan begitu juga dalam lama itu apa salahnya? Rujuk kepada mereka-mereka yang lebih arif. Supaya tidak ketandusan imam. Kalau dia esok nak cari imam tak ada. Orang ni tak ada. Kenapa? Tak faham. Tak kerti baca Quran. Quran ni kena baca betul-betul tuan-tuan dan perempuan. Kena ikut tajwidnya. Kerana dia banyak-banyak hukum dalam tu.
Ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil, ada idgham, ada wajibul ghunnah, ada apa lagi? Qala dan sebagainya. Kena baca betul-betul. Kerana ini Allah perintahkan. Warattilil Quran tartila. Jadi kena tahu tu. Rukun qauli itu 5 tu kena baca betul-betul. Allahu Akbar. Keluangin. Kena satu tempat saya tegur. Ya, saya tegur tu. Tu memang kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Kaf tu bukan kalau Allah. Kaf tu hamas. Keluangin aja. Saya tegur lah. Macam saya memang itu kerjanya. Dia salah tegur. Hari hang datang saya ngayo. Tak nampak muka lagi dah. Saya akan jawab tempat itu. Tak sakar buah mana lah. Nanti dia cari dia mana. Ya. Saya ngajar dah tak nampak muka lagi dah. Kena keluangin je. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Benar. Ada tak orang macam tu? Allahu Akbar. Ada tak? Sebab tu alif dia tak A. Bukan alif dia A. Yang kedua Fatihah. Fatihah ni panjang ceritanya. Tapi kita mula satu je. Mula baca Fatihah tu dalam mazhab Syafi'i. Bismillah tu apa hukumnya? Wajib. Dia salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Kena baca betul-betul. Bismillah. Dengan Bismillah aja. Milah tu siapa? Nama orang. Ini kena Bismillahirrahmanirrahim. Sakit telinga dengarnya. Dia nak Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah. Baru betul. Dengan nama Allah. Kalau Bismillah nama orang. Yang Milah tu aja. Nak apa aja kita? Lalu tu tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lam tu bukan qalqalahnya. Jangan alham tak boleh. Alhamdulillahi Rabbil. Jangan bel. Ini kadang bunyi macam bel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bel tu apa? Tu jawab. Bel tu apa? Locin. Allah tu locin ke? Locin sekalian alam ya. Pada Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Takin apa? Maliki Yaumiddin. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bunyi macam betul tapi salah. Ada tak orang baca macam tu? Tengah wirid lah, tengah semayang tak ada, tapi tengah wirid selalu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Waqaf punya dah, wasal punya dah. Patut nak waqaf lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Takin apa? Maliki Yaumiddin. Baru betul. Kalau nak wasal Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Baru betul. Ini ya, kena cek balik. Bunyinya betul tapi salah besar tu. Waqaf beda, wasal beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tak ada banyak salah lah ya. Iya, dengan iya aja. Iya, ada sabdu dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana dia ke kongkong begini. Yang keluar balik kana abudu salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak masuk dalam kongkong tu. Tapi jangan keluar balik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kan ihdinas siratal mustaqim. Bukan orang Melayu suka melenjong-lenjongnya ni. Macam baca ila fi Quraisy. Ila fi Quraisyin ila fi rahlatash. La rah begini. Rahlatash syita wa sayf. Padahal rih bukannya rah ya. Saya dah tegur dah. Banyak tempat saya tegur dah ya. Surah ini sudah tegur namanya. Ihsaniyah. Surah Ihsaniyah. Bukannya tu Jerumi pun dah saya tegur tu. Tapi sekarang dah betul dah. Terjawab dah betul dah tulis.
ihsaniyah. Banyak tempat betul. Di Pulau Tiga pun betul juga. Ihsaniyah. Dah betul kan ya? Ihsaniyah. Bukan ihsaniyah. Ada tempat tu ikhwaniyah. Tulisnya IKH. Ikhwaniyah. Patutnya ikhwaniyah. Itu yang orang Melayu suka nukar ya. Suka tak orang Melayu nukar? Masjid jadi apa? Masjid. Masjidnya. Lagi apa? Selasa. Apa tadi? Selasa. Lagi apa? Ayahnya bagi nama yang amat sedap. Abdul Qadir. Sedap tak namanya? Dapat orang Melayu jadi apa? Kadio begini. Orang Kedah lagi teruk. Orang Melayu juga. Apa tadi? Kadio kata. Ada Abdul Qadir, hamba yang berkuasa. Tapi dapat orang Melayu Kadio ya. Bukan ya. Baik. Dah gitu ya. Itu hadiah. Lagi satu tahiyat akhir. Ini dengar oleh lu. Tahiyat akhir ni banyak orang salah. Sini tak tahu lah, saya tak dengar. Mula-mula at-tahiyat. Ingat ada at-tahiyat, jangan at-tahiyat tak betul. Ada sabdu berita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Satu ta satu ta. Tut thayyibatu lillah. Panjanglah tu. 2 harakat. Yang mana ada at-tahiyat. Tahiyat sebut at-tahiyat. Dia bilang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dia ma'arif disukun paling komanya 2 harakat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Yang ini lagi banyak salah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang betul. Yang salah apa? Assalamualaikum. Berhenti pada ka tu lah. Assalamualaikum. 2 harakat ka tu. Tak betul. Ka tu jangan panjang. Pendek aja. Assalamualaikum ay. Terus sambung ay ya. Ka ay. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru betul. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Khin. Pelkong 2 harakat. Mat arid disukun. Asyhadu an la ilaha illallah. Lallah. Jangan Allah aja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lullah. 2 harakat. Itu selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu masalah yang itu ya. Salam pun itu juga. Salam tu kena nyata untuk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Tak betul. Orang Melayu tu Assalamualaikum. Dia mengekom aja. Dia nak Assalamualaikum. Nyatakan as tu. Lepas itu nak kentul-kentul lah. Assalamualaikum. Pont. Sah ke tak? Sah. Assalamualaikum. Sah ke tak? Bawa alai je. Dia ada pont. Sah ke tak? Batal semayangnya. Itu dia. Jadi bukan senang jadi imam tu. Nak jadi imam kena belajar dulu. Bacaan-bacaannya ya. Nak betul. Gerak-geri pun nak betul. Iktidah nak kena betul. Berapa ramai orang batal semayang ketika iktidah. 3 gerak betul-betul batal lah. Itu yang berlaku di akhir zaman ni kata Nabi ya. Lagi akan datang suatu zaman orang ramai berdiri. Orang ramai berdiri tegak tau. Berdiri tegak beberapa masa. Mereka tidak dapat memulakan semayang berjemaah kerana tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam. Tolak wanita anda, tolak wanita anda, tolak wanita anda. Kenapa tak dilatih? Sebab yang muda-muda tu patut jadi imam. Sekarang ni ramai yang muda-muda. Kerana ada sekolah-sekolah tahfiz, ada di merata-rata kan. Itu senang boleh jadi imam. Tadi pun saya suruh tadi, imamnya budak-muda. Kerana mereka hafal Quran. Tapi bukan bacaan aja yang paling pentingnya ya. Dalam nak jadi imam semayang ni bukan kita pentingkan bacaan saja. Gerak-geri pun kena perhatikan. Kadang-kadang dia 3 gerak betul-betul apa pokoknya batal semayangnya.
Kadang-kadang terangguh-angguh je. Bismillah. Tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca ke tak? Baca ke tak? Kenapa? Kak. Kepala bergerak 3 gerak tu kan baca lah. Kadang dia tinggi. Bila tinggi dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tinggi lampai. Kurus dulu tu. Kurus tinggi. Udah macam dia tiup di angin je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada tak berlaku itu? Kalau betul-betul batal. Dan sebagainya. Kemudian di luar semayang pun tu imam kena jaga. Jangan keluar daripada rumah pakai seluar pendek aja manjang. Asal keluar seluar pendek, Udah jadi imam tu jagalah syariat ya. Jangan buat benda-benda yang jadi yang jadi apa? Bahan fitnah bagi orang lain ya. Kena tengok tu saya. Cakap pun jangan apa-apa cakapnya. Ya. Tengok keterangannya. Kalau tak ada baca keterangan pula ya. Walaupun secara pastinya pada hari ini kita belum lagi sampai ke peringkat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Belum sampai lagi. Imam masih ada. Budak-budak hafal Quran ramai lagi. Kita pun hafal Quran juga. Ataupun sekurang-kurangnya surah-surah tu kita hafal. Boleh baca lagi. Boleh jadi imam lah. Kalau sesak boleh jadi imam kita ni ya. Tapi ada masanya akan sampai masanya tak ada siapa yang tak jadi imam. Cakap ni belum lagi. Namun masyarakat kita sekarang ini sudah menghala ke sana. Dah menuju itu. Kan budak-budak muda tengok yang muda-muda belakang tengok ya. Patut mereka lah ambil alih jadi imam. Jangan terus-terus subuh je. Kerana subuh tu baca kuat. Bila baca kuat selalu macam salah baca lah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallun katanya. Ngetok. Mulai ada ngetok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ngetok. Itu sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Orang belakang pun kesian nama imam tu jawab amun gitu. Ini bukan dari saya ni, saya nak ceramah orang lain. Begitulah contohnya. Jadi jangan subuh dulu. Zuhur dulu tak bunyi, tak apa. Asar dulu tak bunyi, tak apa. Itu kalau yang jenis bunyi dia maghrib. Kerana maghrib tu surah yang pendek-pendek ya. Dia surah pendek. Yang subuh kena baca surah panjang. Isyak boleh tahan lah surah yang pertengahan ya. Jadi maghrib ni dia surah pendek-pendek. Ulama-ulama dah susun surah yang nak dibaca waktu maghrib tau. Ada surah-surah yang tertentu yang ulama dah susun. Bukan wajib tapi sebagai anjuran. Ya. Pada maghrib ni, waktu maghrib kalau hari Ahad malam Isnin, malam esok. Ulama dah susun. Elok bukan mesti ya. Elok baca Al-Kafirun dengan Iza jaa nasrullah. An-Nasr. Hari Isnin malam Selasa suratul Kafirun dan Iza jaa nasrullah. Hari Ahad malam Isnin. Isnin malam Selasa yang elok dibaca atau afdal dibaca Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Rakaat kedua Inna a'tainakal kautsar. Itu hari Isnin malam Selasa. Hari Selasa malam Rabu ya afdal dibaca apa? Bukan mesti lah. Saya nak tekan banyak kali ni bukan mesti. Selasa malam Rabu Alam taro kaifa ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat kedua wal 'asr. Bukannya liila fi Quraisy. Itu yang kedua ya. Al-Rabu nak habis. Afdalnya baca apa? Alhaakumut takasur. Malam apa rakaat kedua? Wal 'asri. Khamis dan Jumaat balik kuliah. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kena baca betul. Qul huwallahu ahad. Tak nampak.
Allahu samad. Tak dapat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan macam orang kenduri tahlil aja. Kenduri tahlil tu bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kalau bunyi tu bacanya ngabiskan pulut aja. Ngabis kena seminyak aja. Tak dapat pahala apa-apa. Kalau nak wasal, nak wakaf ya. Kalau nak wasal, sambung. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Tu baru betul ya. Itu hari Jumaat. Kami Jumaat. Hari Jumaat yang satu, qul tu dua qul tu. Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Baca betul ke? Qul a'udzu birabbin nas. Ada dengar tu, wajib al-gunnah. Wajib dengar. Qul a'udzu, jangan au tu kucing. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini yang banyak salah ni. Ada orang allazi yuwaswisu fi, mana datang sufi-sufi tu? Jangan ada sufi-sufi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini saya bukan nak ngajar Quran ni. Banyak pakar-pakar tajwid sini ni. Ya. Tapi kena baca betul-betul. Ini orang muda-muda yang dengar baik-baik ya. Kemudian hari Sabtu macam malam ni sunat baca apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang kedua baca qul huwallahu ahad. Mana esok balik susunan supaya tak ada lah setiap malam ayat itu je, supaya ada kepelbagaian. Alright, tengok baca keterangannya. Walaupun secara pastinya pada hari ini kita belum lagi sampai kepada peringkat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, namun masyarakat kita sekarang ini sudah menghala ke sana, menuju ke itulah. Makin lama makin kurang, makin lama makin tak ada orang yang boleh jadi imam. Banyak kampung-kampung yang tidak mempunyai tok imam yang benar-benar mampu melaksanakan peranan imam yang sebenar. Kelihatannya masyarakat kita kurang perhatian kepada ilmu syariat. Tak ada perhatian langsung. Yang haram buat juga. Yang wajib tak nak buat. Yang sunat juih bibir. Alah sini wajib. Yang penting dengar mukadimah saya tadi. Jangan betul. Yang sunat buat juga. Walaupun dia hukumnya sunat ya. Mereka yang berilmu pula ramai yang tidak menghadiri sembahyang Jumaat. Ilmu ada tapi tak nak datang Jumaat. Seorang sembahyang rumah. Jangan seorang-seorang. Siapa saja tak siwa sembahyang berjemaah seorang-seorang, dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Sampai Nabi apa ni? Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kata Nabi-nya, sekiranya kamu sembahyang di rumah kamu seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing. Rupanya zaman Nabi itu ada orang itu tak nak datang ke masjid. Sebab Nabi mengancam nak bakar rumah-rumah keliling Masjid Madinah tapi tak jadi kerana memandangkan dalam rumah tu ada kanak-kanak, ada perempuan dan sebagainya. Tak jadi. Kalau tidak habis bakar Nabi. Kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah sembahyang seorang rumah. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu maka sesatlah kamu, kata Nabi. Sesat. Walaupun dia ada ilmu, walaupun dia PhD tapi tak nak sembahyang sesat itu. Ya, mereka yang berilmu pula ramai yang tidak menghadiri sembahyang berjemaah. Maka tinggallah orang-orang yang jahil. Huruf pun tak kenal, baca Quran pun tak erti. Itu tak ada jadi imam tu. Maka apabila hal ini berpanjangan, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin orang tak peduli, makin lama orang tak ambil kisah. Pada suatu hari nanti akan sampai juga ke peringkat keadaan yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ya. Sampai masa itu. Mudah-mudahan bukan zaman kita lah ya. Mudah-mudahan kita sentiasa berjemaah.
Kalau sampai masa esok lagi teruk ya. Ya akhir-akhirnya dekat-dekat nak kiamat besok ya. Okey, sekian dulu. Ya, dah bunyi pun. Nanti kan kita baca hadis yang ke 32 ya. Dari ulama tidak dipedulikan. Cakap ulama berarti je dia ya. Itu ada itu kena datang insya-Allah ya. Untuk kali ini cukup sekadar itu. Salah silap minta ampun, minta maaf ya. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Setuju belakang lah. Ya ke? Jadi kalau saya tak ada esok, ada qabliyah maghrib ke tak? One more time. Saya tak datang esok ke datang? Ada ke tak ada qabliyah maghrib? InsyaAllah. Ya? Kalau lah tuan-tuan ada semayang qabliyah maghrib, kerana mendengar nasihat dari saya, tuan-tuan semayang saya dapat pahala tak? Tidak ada bagi saya pahala? Atau? Kerana nasihat saya tu. Jangan terus tinggal gitu aja. Sekian dulu aku qauli. Ada masalah? Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di surau Ihsaniyah. Sebut betul tu? Ihsaniyah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat